Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat Allah istiqamahkan kita. Allah berikan ilmu yang bermanfaat ini, Allah lipat gandakan amalan kita yang sahih, dan seterusnya memberikan jaminan kita dipermudahkan jalan ke syurga. Dan itulah yang tempat yang kita menjadi hadaf kita, ialah berjalan menuju ke syurga. InsyaAllah Allah memudahkan. Pada pelajaran lepas kita telah bicarakan tentang kisah Nabi Musa AS sampai ke satu tahap yang mana Allah telah melantikkan Nabi Musa, diwahyukan sebagai seorang Nabi, dan Nabi Musa diarahkan untuk pergi berjumpa dengan Fir'aun. Di mana Nabi Musa telah berdoa kepada Allah dengan doanya yang masyhur, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu di antara masyhur pada kita baca pun. Saya start daripada mak ajar dia kecil itu, darjah umur 7 tahun tu sampai sekarang duk hafal doa tu. Ya, yang mana ianya merupakan doa yang mustajab, doa yang amat penting di waktu-waktu tertentu. Bila kita berdoa, Allah akan tunaikan, ya, kerana mensyarahkan, melapangkan dada kita, memudahkan perbicaraan kita. Dan dalam kisah ini Nabi Musa minta kepada Allah supaya jadikan Harun sebagai pembantu ataupun timbalan dia, dan akhirnya Allah makbulkan dan menjadikan Harun sebagai pembantunya, timbalannya, bahkan menjadikan Harun itu sebagai Nabi. Okey. Kemudian Allah menceritakan kepada Musa dalam surah Taha ayat yang ke-28, ya, yang mana kita menyaksikan Allah ingatkan balik perjalanan Musa supaya dia tahu hakikat kehidupan yang sebenar yang dialaminya, yang seharusnya kita pun kena faham. Inilah kehidupan kita, mak ayah kita yang jaga kita start daripada kecil bersusah payah. Kita tak akan faham sehingga kita ada anak, kita tak akan faham sehingga kita mendapati berbagai-bagai anak, ragam-ragam anak, dan di situ kita akan lihat, ya, kita akan lihat apa yang anak-anak buat kepada kita, baru kita teringat mak ayah kita ni, ya, kedudukan mak ayah kita. Jadi Allah ungkitkan, Allah bukakan cerita kisah lalu Musa AS yang mana seharusnya dia telah dibunuh. Hakikatnya kalau ikutkan keputusan Fir'aun, semua baby-baby dibunuh, tak kira lah dalam istana ke luar istana ke, dikategorikan anak Bani Israel ni dibunuh. Tapi Allah selamatkan. Ya, Allah selamatkan baby tersebut, itulah Musa AS. Dan di sini juga Allah menceritakan, ya, dalam kisah Nabi Musa yang mana dia telah lari dari dikejar oleh Fir'aun untuk dibunuh. Kesnya dia bunuh kaum Qibti, bangsa Fir'aun, yang mana ianya merupakan satu perkara yang besar bagi kerajaan Fir'aun. Ya, tak boleh nak usik kaum dia sesuka hati. Dan disaksikan Nabi Musa lari sehingga dia sampai ke Madian dan akhirnya menjadi raja sehari di sana. Kemudian setelah duduk di Madian selama 8 ataupun 10 tahun, maka dia pun telah diutuskan menjadi Rasul dalam perjalanannya menuju Mesir. Lalu Allah menceritakan dalam ayat yang ke-42 surah Taha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, dan jangan kamu berdua lalai mengingati aku.
Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat ataupun takut. Okey. Dalam ayat ini amat penting kita melihat bagaimana Allah mengarahkan Nabi Allah Musa ya supaya pergi dengan Harun berdakwah kepada Fir'aun. Tuan-tuan dan perempuan, satu perkara yang amat penting kita ketahui, walau dia itu seorang pemimpin bagaimana sekalipun, ya, bagi orang-orang yang terpilih untuk berdakwah, dia kena berdakwah, ya, menyampaikan risalah. Kita tak tahu siapa yang akan mendapat petunjuk, kita tak tahu siapa yang boleh menjadikan, ya, akhirnya menjadi orang yang baik. Kita menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam siri dakwahnya nak berdakwah kepada Abu Sufyan berapa tahun lamanya, ya. Setelah 13 tahun di Mekah dan di Madinah hampir kepada 7 tahun. Hari Fathul Mekah itu, ya, baru Abu Sufyan beriman. Maksudnya risalah ini lama. Risalah ini berbagai-bagai. Ada yang cepat, ada yang lambat. Namun begitu tidak dibenarkan bagi kita berputus asa dan teruskan siri dakwah yang besar ini. Yang kedua, bahawa pemimpin-pemimpin pun, raja-raja pun, semua itu adalah makhluk Allah, manusia juga. Cuma tahap-tahap mereka itu berbeza-beza. Ya, tahap manusia ini berbeza-beza. Tahap sebagai raja, sultan dan pemimpin, perdana menteri, menteri-menteri, itu semua tahap yang berbeza-beza sehingga ke rakyat jelata. Semua ada hukum hakam. Allah tidak akan biarkan kita begitu sahaja. Allah akan berikan petunjuk. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberikan jalan, sama ada jalan syukur ataupun jalan kufur. Jalan syukur adalah ittiba'ur rasul. Ya, jalan syukur itu adalah mengikut arahan Rasul ataupun yang disebutkan jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh para sahabat dan 3 kurun yang terbaik itu. Itu dia jalan dia. Adapun jalan selain daripada itu dikategorikan jalan yang sesat, jalan yang tak betul, jalan yang melampaui batas. Tuan-tuan dan perempuan, Allah telah mengajar Nabi Musa bagaimana bertemu dengan pembesar-pembesar. Dan kaedah-kaedah itu diambil kira sebagai kita rakyat, bagaimana ada adab bertemu dengan pemimpin-pemimpin. Yang mana guideline yang dah diberikan kepada kita, gunakan. Jangan kita menggunakan akal fikiran. Mentang-mentang sistem kita adalah sistem demokrasi, kita boleh buat sesuka hati. Tak. Islam tidak pernah ajarkan begitu. Biarlah sistem itu demokrasi ke, tetapi manhaj Islam tetap jelas. Mesti kita akur dan ikut. Kenapa? Kerana berurusan dengan kepimpinan bukan berurusan dengan orang biasa. Ingat tu. Berurusan dengan pemerintah bukan berurusan dengan masyarakat biasa. Dia berkaitan dengan nyawa, dia berkaitan dengan keselamatan, dia berkaitan dengan ummah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menekankan menjaga kaedah-kaedah ini. Ya, dia berkaitan dengan ketauhidan Allah dan berkaitan dengan masalah masyarakat ummah yang besar. Yang mana apatah lagi ummah itu di kalangan orang Islam, kerana darah orang Islam itu amat berharga di sisi Allah. Ya, subhanallah. Ini di antara perkara yang amat penting kita ketahui. Kemudian, ada adab kita dengan pemerintah yang disebutkan dalam ayat ini. Cara kita berbicara dengan pemerintah ada cara-caranya. Walaupun sistem kita ini di zaman ini membenarkan kita memberi kritikan melalui media-media yang diberikan kepada kita. Namun begitu, kena ada adab-adab dia. Saya menasihatkan diri saya dan ikhwah semua supaya berhati-hati. Jangan menggunakan gadget-gadget kita untuk memperli. Ya, kalau nak tegur cara baik kepada kerajaan, ya, yang di mana tempat yang dibenarkan. Tetapi bila ada perkataan perli ataupun membuatkan syubhah-syubhah ataupun perkara yang tak jelas kita terangkan, berbahaya. Berbahaya kita di sisi Allah. Itu yang menjadi persoalannya. Merbahaya kita di akhirat kelak. Walaupun dunia ini kita lepas, tetapi di akhirat memang tidak akan lepas walaupun satu kalimah di sisi Allah. Ini merbahaya. Ya, ya. Kalaulah sebesar zarrah itu pun dibentangkan
kita di akhirat kelak. Ini kan kalimah yang bukan sebesar zarrah, bahkan ianya merupakan kalimah yang pernah Rasulullah mengatakan, ya, seseorang itu boleh dimasukkan dalam neraka dengan jarak yang begitu jauh disebabkan perkataan dia sahaja. Ya, dan boleh dimasukkan ke dalam syurga dengan jarak begitu jauh disebabkan perkataan juga. Oleh kerana itu berhati-hati. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katalah perkataan yang baik-baik. Maka di sini kita melihat apa yang Allah katakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Melampaui batas dalam banyak persoalan yang dia melampaui batas. Tetapi kemuncak dalam perkara yang melampaui batas apabila dia mengatakan dia Tuhan. Syirik rububiyah. Ya, yang tidak berlaku melainkan orang-orang yang tidak ada akal ataupun orang yang mempunyai hawa nafsu yang besar. Nak mengambil sifat Allah yang maha besar. Ya, sifat rububiyah adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada siapa yang boleh memilikinya. Tiba-tiba Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang disebutkan Rabb yang maha tinggi. Yakni kemuncak kehebatan. Tuan-tuan dan perempuan, ini ya, kalau ikutkan kaedah kita dalam siri tauhid, adalah perkara yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar ini adalah syirik. Syirik. Yang mana syirik confirm. Kalau dia tak bertaubat, ya, dia tahu benda tu syirik, tak bertaubat, confirm dia akan kekal dalam neraka. Allah tak akan ampunkan. Tetapi kalau dia tak tahu, kalau dia tahu, dia sedar, dia bertaubat, itu urusan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan. Tetapi kalau dia nak sombongkan dengan tabiat dia, dah tahu benda tu adalah syirik rububiyah, dia biarkan ataupun syirik uluhiyah, maka dia dalam keadaan berbahaya jika dia tidak kembali kepada Allah. Fir'aun sampai ke muncak tauhid rububiyah, ya, dia ambil kalimah yang na'udzubillah, ya, tidak disebutkan melainkan orang-orang yang jahat, orang-orang kemuncak kejahatan kerana ambil sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Ya, ini kita pun tahu kalau seorang tu ambil sifat, pernah kita tengok yang mengaku ya keturunan raja Sultan Melaka. Kan polis datang apa ambil maklumat terang, nak tengok betul. Tak ada mak kilau pun ya dikatakan dia mak kilau tu dia semua datang polis cek apa semua sampai nak pastikan betul ke dia ni mak kilau ke M. Daud Kilau. Penyanyi tu kan. Okey. Begitu sekali dilihat telitinya. Dan ini pula keturunan Sultan Melaka yang dicek, semua ditelitikan. Ya. Begitu juga yang jadi isu berkaitan dengan Kesultanan Kerajaan Sulu. Ya, dicek dia apa semua. Tuan-tuan dan perempuan, ini kan pula berkaitan dengan kerububiahan, ketuhanan. Bila saya sebut tu, otak saya kata tak terfikir macam mana seorang makhluk boleh mengaku rububiyah. Maksudnya orang tak ada apa-apa yang duduk di tepi jalan menadah tangan dia mengaku aku adalah Perdana Menteri. Macam itu. Ya. Tak logik di akal. Ya, tak logik. Memang tak logik langsung. Begitu kedudukan Allah. Walahul masalul a'la. Allah lebih bersifat yang maha tinggi. Misal dia contohnya lebih maha tinggi. Tetapi Fir'aun mengaku. Namun Allah, kalau nak kenal Tuhan kita, ya, itulah Allah. Walaupun Fir'aun derhaka, walaupun Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, tapi Allah bagi dia lagi kehidupan, makanan, pernafasan. Ya, dia boleh lagi hidup di dalam istana. Allah bersifat Ar-Rahman itu, ya, dia memberikan, tak termasuk orang kafir ke orang Islam, semua dapat sifat Allah. Dahsyat. Ya, ini sifat yang maha agung. Walaupun orang hina dia tetap ya memberi dan membantu. Perbuatan ini yang dikatakan Allah mempunyai sifat yang maha agung. Namun begitu, Allah mengatakan izhaba ila fir'auna innahu tagha, pergi kamu wahai Musa dan Harun berjumpa dengan Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maksudnya berkatalah mereka kepada dia, ya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Ini di antara adab. Ya, adab berbicara dengan pemimpin. Fir'aun yang membunuh orang yang dia tak suka, memaksa hamba Bani Israel.
Yahudi ataupun orang Bani Israel sebagai pekerja-pekerja, ya, dengan tindasan yang teruk. Tapi Allah masih mengatakan, pergi Musa dan berbicara dengan perkataan-perkataan yang baik. Tuan-tuan dan perempuan, siapa dia? Fir'aun. Dah mengaku dirinya Tuhan. Masih lagi Allah mengatakan, bicara dengan bicara yang baik. Bagaimana pemimpin-pemimpin kita yang Muslim? Pemimpin-pemimpin kita yang Muslim bukan mengakukan Tuhan. Tak mengaku pun, bahkan beriman kepada Tuhan. Kita berbicara dengan bicara perkataan yang salah. Kita kasarkan ucapan kita. Kita berbicara di khalayak ramai dan maki hamun pemimpin-pemimpin kita. Ya. Subhanallah, ini adalah satu perkara yang silap kepada kita. Orang awam, inilah sistem demokrasi yang silap bila berbicarakan hal-hal yang mereka tidak mampu untuk bicara, yang memahaminya, akhirnya menyebabkan perkara yang tidak baik berlaku. Kaedah-kaedah menasihati pemimpin telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagi mereka yang mengatakan mazhab Syafi'i misalnya, boleh lihat bagaimana Imam Syafi'i menegur pemimpin. Lihat risalah itu. Lihat teguran Imam Syafi'i. Bagaimana dia berbicara dengan pemimpin dalam menegur satu perkara, ya, yang mana dia datang face to face dengan pemimpin. Bercakap. Dalam keadaan bercakap, tidak didengari menteri-menteri yang duduk di keliling dia. Ya, keliling raja tu tak dengar. Itu dia adab. Nak jaga keaiban pemerintah, nak jaga kesilapan dia supaya ditegur dengan cara baik. Itu kaedah-kaedah dia. Tetapi sayang kita dah seronok dengan orang, kalau boleh biar orang tu bicara hal pemimpin di depan orang ramai. Kutuk atas, kutuk bawah. Tak kira lah ini politik di zaman sekarang. Begitulah Islamik ke tak Islamik. Semua serupa, kaedahnya dah bercanggah dengan sunnah. Bercanggah dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah menasihat kepada Musa dan Harun. Tegurlah dia, katakanlah dia dengan ucapan-ucapan yang lembut. Bukan ucapan baik je, lembut. Qula qawlan layyinan. Ya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kerana dengan perkataan yang baik-baik, cara lembut, ya, dia akan melembutkan hati orang. Kalau kita berbicara dengan cara kasar, hati orang akan jadi keras. Tetapi kalau kita berbicara dengan hati yang lembut, ya, perkataannya lembut, memang, ya, kelembutan itu akan mengalahkan kekerasan. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Maka bicara dengan yang lembut. Allah arahkan kepada Musa dan Harun. Berbicara dengan perkataan yang lembut. Saya ulangi kepada mereka yang ingin memerhatikan risalah nubuah. Berbicara dengan perkataan yang lembut-lembut kepada pemimpin-pemimpin yang masih tidak faham. Kita membimbing. Kita membimbing, bukan menghukum. Kalau menghukum senang, kafir, fasik, memang senang. Tetapi membimbing adalah satu perkara yang sukar. Rasulullah datang untuk membimbing masyarakat, ya, mengabdikan diri kepada Allah dengan cara yang betul. Maka ini salah satu caranya. Baik, kemudian apa dia? Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Berkatalah mereka berdua, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahawa ia segera menyeksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Okey. Dalam ayat ini bila kita menyaksikan bagaimana, ya, tidak dinafikan Musa dan Harun, dia manusia macam kita juga, tetapi dia diwahyukan menjadi nabi. Dia mengatakan kepada Allah bahawa dia takut. Ya, kita pun takut bila bertemu dengan orang-orang yang zalim, pemerintah yang zalim, ataupun tak kira lah kalau kita ada kesalahan, kita akan merasa takut. Tapi kalau tidak ada kesalahan, orang-orang tertentu pun macam pencuri, kita takut. Pembunuh, kita takut. Ya. Okey. Jadi dalam bab ini, mereka ini manusia mengadu kepada Allah, ya Allah, kami takut.
Bukan takut apa? Takut akan diserang ke, dibuat sesuatu kerana mereka itu adalah pemerintah. Ya, nampak tak bagaimana perkara ini berlaku? Ya. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun begitu takut kerana takut diserang atau takut dilakukan kerana pemerintah mempunyai kekuasaan. Kita tahu dalam bab sejarah pun banyak cerita-cerita pemerintah dia nak diambil suka hati, dia nak bunuh dia bunuh, kan? Dalam kisah Namrus itu sendiri berdebat dengan Nabi Ibrahim, Tuhan aku yang menghidupkan mati. Namrus kata aku pun boleh menghidupkan mati. Ambil dua orang, seorang dipancung, seorang dihidupkan. Ya, main syok dia aja, main suka dia aja. Jadi dalam bab ini kita menyaksikan ya bahawa Nabi Musa dan Harun takut akan berlaku kerana Firaun adalah raja yang agresif. Ya, dia tak suka, dia buat apa saja. Apatah lagi dia dah mula syak dan dicap Musa itu adalah yang bakal menjatuhkan kerajaan dia. Ya. Okey, kita lihat lagi. Allah mengatakan la takhafa, jangan kamu takut. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Bersama, ma'iyah di sini, bersama, maksudnya bersama dia sudah apa? Adakah zat dia bersama kita seperti mana yang setengah orang ahli falsafah mengatakan Tuhan itu ya berada di mana-mana? Itu konsep yang salah. Ma'iyah dia, Allah itu berada di mana-mana. Hatta di dalam jubah dia atau dalam tubuh badan dia. Na'udzubillah min zalik. Syar, kalimah kufur yang keluar daripada lidah-lidah mereka. Sehingga kan bila dikatakan Allah di mana-mana, hatta dalam lubang jamban pun ada Allah. Dah di mana-mana. Tak pula, dia kata, takkanlah kita nak sebut begitu. Masalahnya, bila kita sebut di mana-mana, sampai begitulah keadaannya. Kalimah kufur yang menghina Allah itu. Sedangkan Allah mengatakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah bersemayam di atas aras. Habis ini bersama maksudnya sama dengan apa? Sama dari sudut pendengaran dan penglihatan. Masalahnya kita tidak beriman dengan penglihatan Allah itu kemuncak kehebatan. Dia menyaksikan, dia mendengarkan. Sehingga apa yang dibisikkan oleh semut pun dia maha mendengar. Apa yang berlaku dalam perut kita pun dia maha mengetahui. Allah, Tuhan yang mempunyai sifat rububiyah yang cukup hebat, ya, dia mendengar dan melihat. Berarti kamu di bawah pengawasanku. Jangan takut. Okey, kemudian Allah mengatakan, fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wa salamu ala man ittaba'al huda. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan jangan kamu menyeksakan mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti kerasulan dari Tuhanmu dan keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikut petunjuk. Okay. Jadi Nabi Musa dan Harun diarahkan berbicara begitu kepada Fir'aun, ya, supaya membebaskan Bani Israel. Kalau Fir'aun bebaskan Bani Israel, selesai dah masalah, ya. Tetapi dia tak nak bebaskan. Dan bila tak nak bebaskan, urusan itu masih belum selesai. Jadi Allah mengatakan dalam bab ini, ya, supaya dia fikirkan elok-elok, membebaskan Bani Israel, kemudian wassalamu ala manittaba'al huda, dan keselamatanlah dilimpah kepada orang yang mengikut petunjuk. Kalimah yang cukup cantik kita fahami bahawa tuan-tuan dan perempuan, doa itu, ucapan itu sehingga hari kiamat. Orang yang mengikut petunjuk akan selamat. Orang yang mengikut petunjuk jangan takut, Allah bersama kita dalam penglihatan dan pendengarannya. Orang yang mengikut petunjuk, maka dia memang ujian-ujian akan datang, gementar itu akan datang, tetapi ada adab yang perlu kita pelajari untuk berhadapan dengan ujian-ujian tersebut. Ya, kita akan diuji banyak perkara lah kan. Ya, banyak perkara diuji. Tapi ingat, Imam Ahmad adalah di antara contoh yang terbaik untuk diikuti. Ya, contoh terbaik diikuti kerana zaman itu adalah zaman fitnah, yang mana akidah manusia goyang berkaitan dengan dikatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, dahsyat.
Imam Ahmad sampai di rotan, disebat, di penjara 3 tahun. Di dalam penjara. Tetapi kemenangan bersamanya, dia kesudahan ceritanya, kemenangan bersama Imam Ahmad rahimahullah imam. Ya. Apa yang menarik ya dalam siri Imam Ahmad ini, ya, contoh kita bagaimana dia berhadapan dengan Amir Ma'mun pada ketika itu menganut fahaman Mu'tazilah. Tuan-tuan kena faham elok-elok dalam perjalanan sejarah kita, apabila ahli-ahli bid'ah kalah dengan hujah, ya, memang ahli bid'ah akan kalah dengan hujah. Hujah kita Al-Quran dan Sunnah, fahaman 3 kurun yang terbaik. Tu, ya, Islam tidak boleh lari daripada konsep ambil maraja' rujukan kepada 3 perkara ini. Al-Quran dan As-Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Memang mereka tak akan dapat. Ya, pusing macam mana pun mereka akan kalah. Tetapi ingat, bila mereka kalah, ahli bid'ah ini, mereka kalah, mereka akan menggunakan kekuasaan, kekuatan. Itu yang Imam Ahmad kena. Ya, mereka menghasut pemerintah pada ketika itu yang menganut ajaran Mu'tazilah. Akhirnya Imam Ahmad ditangkap, dirotan, disebat, dan orang yang menganut fahaman seperti Imam Ahmad ada yang sampai terbunuh dalam penjara. Itu kena faham elok-elok sejarah. Oleh kerana itu ujian akan terbentang kepada orang yang membawa Quran dan Sunnah. Ya, tetapi syurga menanti. Sabar. Okey. Dan menarik sekali, Imam Ahmad masih menggelar waktu itu pemerintah dengan gelaran Amirul Mukminin. Itu satu kalimah yang penting, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kalimah yang penting. Imam Ahmad memanggil pemimpin pada ketika itu khalifah yang menganut fahaman Mu'tazilah, yang kalau ikutkan telah dikategorikan akidah rosak yang boleh keluar daripada agama. Tapi Imam Ahmad masih memanggil dia Amirul Mukminin. Ya. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Ya, ini satu perkara yang menarik dalam bab pemerintahan yang mesti kena berhati-hati dalam perbuatan kita. Dan pada hari kemenangan Imam Ahmad, yakni ya setelah Ma'mun meninggal, ya, Ma'mun ke Mu'tasim, ya, telah meninggal, maka dinaik seorang lagi, dan naik yang ketiga tu dia mengikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dia pun melepaskan Imam Ahmad. Waktu itu kemenangan pada Imam Ahmad, dan Imam Ahmad merupakan imam yang besar pada ketika itu, dan pemerintah minta, ya, menangkap semua pemimpin Mu'tazilah. Ditangkap. Yang mana pemimpin yang jadi orang kanan pada zaman kerajaan Mu'tasim tu, Ma'mun pula, Mu'tasim tu, ya, maka ditahan dan dilihat kedudukan mereka. Lalu mereka, ulama Mu'tazilah telah mengkafirkan Imam Ahmad. Mereka mengkafirkan. Sepakat mereka mengkafirkan. Macam mana orang mengkafirkan orang sunnah, apa gerakan-gerakan sunnah ni kan. Setengah tu mengkafirkan. Begitulah mereka. Okay, mengkafirkan. Lalu Imam Ahmad ditanya. Okey, ahli sunnah, sahabat-sahabat kita sunnah kena lihat bagaimana percaturan perjalanan Imam Ahmad. Di waktu dia menang. Ini kes ni agak menarik, ya. Di waktu Nabi Yusuf berada sebagai orang yang berjaya, menteri, seperti mana Rasulullah pada hari Fathul Mekah. Ya, dahsyat. Ya. Boleh tak Rasulullah balas pada orang kafir musyrikin yang pernah mengeluarkan dia, menindas orang Islam? Boleh tak? Boleh tak Nabi Yusuf, ya, menghukumkan abang-abangnya yang 10 orang tu yang mencampakkan dalam telaga buta, asalnya abang-abang tu nak bunuh dia? Boleh tak? Boleh kan? Pasal dia dah jadi menteri, ya, menteri dalam negeri pula. Dia menteri ekonomi, ya. Dia dah jadi menteri yang besar. Rasulullah pada hari Fathul Mekah, dia dah menang besar. Dan begitu juga Imam Ahmad pada hari yang mana dia mampu untuk menghukumkan ulama-ulama Mu'tazilah. Lalu dikatakan, bagaimana pandangan kamu tentang mereka? Adakah mereka kafir? Lalu Imam Ahmad mengatakan, jika aku yang beriktikad seperti mana mereka iktikad. Noktah ni amat penting, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan semudah itu nak mengkafirkan orang.
Ya, pasal pada satu ketika dulu isu ya pemerintah kita berkaitan tak menjalankan undang-undang Islam apa semua, terus ada yang mengkafirkan. Baik-baik kalimah itu. Kalimah yang berbahaya. Imam Ibn Abbas telah menjelaskan dalam Al-Quran. Betul, perbuatan itu nampak seperti kafir, tapi pemimpin kita tak pernah pun mengiktikad benda tu hukum Islam itu tak betul, tak pernah. Maka itu diambil kira. Kalimah itu diambil kira. Ya. Lalu dikatakan oleh Imam Ahmad, jika aku yang berkata, jika aku yang mengucapkan kalimah itu, maka aku kafir. Nampak? Jika aku yang mengucapkan berkaitan dengan Quran itu makhluk seperti i'tikad mereka, maka aku kafir. Karena aku tahu benda itu tidak begitu. Tetapi disebabkan mereka yang berkata, maka aku tidak mengkafirkan mereka. Kerana apa? Karena aku masih menganggap mereka jahil. Subhanallah, imam ya masih menganggap ulama-ulama Mu'tazilah jahil. Ya, dia tidak akan mengkafirkan. Ya, dia masih menganggap khata, salah, yang mana mudah-mudahan Allah ampunkan. Ini kaedah ahli sunnah yang kita kena faham. Orang sunnah kena faham elok-elok dalam membicara persoalan-persoalan ini. Kerana ujian ni letih ya. Ujian ni sengit. Ya, ujian kali ni agak sengit, maka bersabarlah. Ya, bersabar. Apa yang dilakukan mungkin kita tertekan, tak apa. Dakwah mempunyai jalan yang bercabang-cabang. Banyak cara berdakwah, tetapi ingat kembali kepada Allah. Ya, jangan kembali kepada akal semata-mata, kembali kepada Allah. Allah akan bagi jalan. Karena sifat pendakwah, ya, sifat pejuang Islam, pejuang sunnah, dia mesti kembali kepada Allah. Karena itu rujukan dia. Okey, baik, kita lihat. Inna qad uhiya ilayna annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Qala faman rabbukuma ya Musa. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa seksaan itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Dalam ayat ini mengisyaratkan siapa yang berpaling daripada petunjuk, ya, maka dia akan diseksa oleh Allah di dunia dan akhirat. Diseksa dia dalam keadaan kebingungan, kebodohan. Ya, di akhirat confirm, akhirat seksa dia neraka atau dilambatkan urusan di mahsyar. Ingat, bila kita dilambatkan urusan di mahsyar, maka itu merupakan seksaan. Oleh kerana itu kita minta Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita menjejak je kaki di mahsyar, Allah peruntukkan di antara sifat-sifat terbaik seperti pakaian. Ya, yang Rasulullah kata Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama berpakaian. Sudah tentu baginda pun sama. Ya, dengan arti kata lain, orang yang diberikan pakaian di mahsyar itu, maka dia dikategorikan orang yang baik. Begitu juga pada hari orang bermuka masam, Allah ceriakan dia, yang seperti disebutkan dalam surah Al-Insan. Bila dia ceria di mahsyar, berarti dia dikategorikan orang yang baik. Begitu juga bila dia berada di mahsyar, peluh itu tidak naik walaupun di tapak kaki. Ya, maka bila peluh itu tidak sampai walaupun di tapak kaki, maka dia dikategori orang yang baik. Kita kena perhatikan perkara-perkara tersebut. Bila dia dah dikategorikan orang yang baik pada mukaddimah, akhirnya sampai syurga. Baik. Itu kaedah yang kita kena faham. Ya. Tetapi bila seorang itu bermasalah pada permulaan, misalnya tidak berpakaian, ya, bertelanjang, memang itu permulaan dia, kemudian diberikan pakaian, siapa yang tak dapat pakaian bermasalah. Peluh yang Rasulullah kata ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke buku lali, ke lutut, ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke mulut. Itu merupakan orang di antara orang yang bermasalah. Ya. Na'udzubillah. Muka di saat orang ceria, dia bermuka masam, bermuka muram, itu di antara kategori orang yang bermasalah. Minta lindung kepada Allah. Dia minta lindung kepada Allah dari berlaku kepada kita. Kemudian Allah berkatakan dalam kisah ni, Musa ditanya, qala faman rabbukuma ya Musa. Fir'aun berkata, maka siapakah Tuhanmu berdua wahai Musa? Kalimah yang disebutkan Rabb. Siapa Tuhan yang kamu kata super power tu, yang maha hebat, maha dahsyat tu? Siapa dia? Lalu Musa menjawabkan, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada.
Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap suatu bentuk kejadiannya, kemudian memberi petunjuk. Ini di antara perkara yang menarik. Allah jadikan makhluk dia takkan biarkan. Confirm takkan biarkan. Walaupun binatang, dia akan diberikan petunjuk cara makan, cara minum, cara berbagai-bagai cara. Sehingga baby kita itu pun diberikan petunjuk dalam rahim ibu bagaimana cara nak menyusu. Petunjuk. Dahsyat. Begitu Nabi Musa terangkan sehingga kan nyamuk tahu cari rezeki dia. Cacing, ular, buaya, semua tahu cari rezekinya. Bukan dibiarkan begitu sahaja. Allah tidak zalim. Apatah lagi kita manusia, sebaik-baik makhluk yang diciptakan. Takkan Allah tak bagi kita petunjuk? Allah bagi petunjuk, kita je yang tak nak cari petunjuk tersebut. Ya, na'udzubillah, na'udzubillah min zalik. Kemudian Allah mengatakan, Qala fama balul qurunil ula. Berkata Fir'aun, bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Ya, orang pun berkata macam habis orang-orang yang tok nenek kita yang buat amalan-amalan yang mana kita sekarang ni dicegah, ya, dilarang, yang tidak mengikut sunnah. Macam mana kedudukannya? Macam mana kita nak jawab? Ya, jangan sebut, mereka tu ahli neraka. Tak boleh. Na'udzubillah. Ini sebut makan keropok lekor ahli neraka. Aduh, sakit kita. Ya. Sebut seperti mana yang Allah ajar dalam Al-Quran. Itu urusan Allah. Umat yang terdahulu urusan Allah, bukan urusan kita. Mungkin dia belajarkan apa, dia faham waktu itu cara yang dia faham. Walaupun salah, mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Kerana kita tahu di zaman-zaman tok nenek kita ini keilmuan dia bermasalah. Okey? Jadi urusan itu urusan Allah, bukan urusan kita. Cuma kita menyampaikan risalah ini dengan cara yang betul, dengan dalil-dalil yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah. Kalimah ini saya agak menarik kerana kalimah yang disebutkan pertama, siapa Tuhan kamu yang maha super power tu, kemudian bagaimana kedudukan umat yang terdahulu yang dah tersalah, yang menyembah selain daripada Allah, itu serahkan kepada Allah. Kita jangan nak bicara. Satu nasihat, apabila seorang itu mati, serahkan urusan itu kepada Allah. Jangan kita pergi menghukum dia melampaui batas, ya, dengan cara yang tak betul. Kerana bila dia dah mati, kita tak tahu hakikat kematian dia bagaimana, serahkan urusan itu kepada Allah. Itu pasal dalam persoalan mati, orang yang mati di medan perang pun kita tak tahu. Yang ramai kata, oh dia tu syahid. Sedangkan di sisi Allah belum tentu. Ya, Rasulullah mengatakan lelaki itu tidak syahid. Sedangkan dia perang begitu dahsyat. Ya, ini mengisyaratkan kepada kita, urusan itu urusan Allah. Segala perkara-perkara yang ghaib, yang telah terputus dalam urusan dunia, serahkan urusan itu kepada Allah. Dilarang sama sekali untuk kita berijtihad, memberi pandangan yang na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang kita ni silap. Ya, salah besar. Ya, na'udzubillah min zalik. Lalu Musa mengatakan, qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Musa menjawab, pengetahuan tentang itu adalah di sisi Tuhanku di dalam sebuah kitab, yakni Lauh Mahfuz. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini merupakan ayat yang besar. Yang mana pertama, segala ilmu yang ada di sisi Allah, kalimah. Tuan-tuan perhatikan, kalimah yang digunakan Rabb. Berarti Allah Tuhan yang maha hebat. Dia mengetahui sifat rububiyah dia. Dia mengetahui perkara yang ghaib. Perkara yang disimpankan di Lauh Mahfuz, tak ada siapa pun tahu. Walaupun malaikat muqarrabun. Hanya Allah yang mengetahui. Yang mana itu adalah rahsia Allah. Serahkan urusan itu kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, la yadhillu rabbi wa la yansa. Subhanallah. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, satu kalimah yang cukup cantik. Bagi mereka yang beriman dengan risalah Allah, beriman kepada Allah, Allah tidak sesat dan tidak lupa. Bila dia mengatakan al-yauma akmaltu lakum, agama telah sempurna kepada hamba ni, ya, agama Islam telah sempurna, telah aku sempurnakan agama ni. Agama telah sempurna dan jangan ditambah, jangan dikurang.
Walaupun Tok Guru nak tambah, walaupun Tok Guru nak kurang, mereka bukan Nabi dan bukan Tuhan. Siapa yang menambah dalam risalah agama, maka dia seolah-olah mengambil sifat rububiyah, ketuhanan, mensyariatkan agama kita. Berbahaya. Allah kata Allah tidak sesat dan takkan lupa. Tiba-tiba kita buat, Allah lupa kot. Berbahaya. Kalau kita tak kata Allah lupa, tetapi perbuatan kita macam Allah lupa. Rasulullah tak tunaikan amanah. Itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tertarik dengan satu zikir yang diajar oleh Rasulullah sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Rasulullah kata baca zikir tu di akhir. InsyaAllah kalau buku tu keluar tak lama lagi, dah siap dah. Ya, tapi Allah bagi petunjuk, ada pula benda-benda yang terdapat dalam tu. Saya betulkan sikit-sikit. Tapi secara kasar insyaAllah dah selesai. Okey. Dalam akhir doa sebelum tidur, ya Rasulullah kata bacalah, siapa yang mati waktu itu, ya, maka dia akan mati dalam fitrah. Di akhir doa itu, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan nabi yang engkau utuskan. Perawi hadis Al-Bara ibn Azib mengatakan depan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku baca amantu bi kitabikal ladzi arsalta wa bi rasulikal ladzi. Nabi itu diubah kepada rasul. Nabi diubah pada rasul. Apa salahnya kan? Nabi, rasul lebih kurangnya. Betul? Tapi Rasulullah kata, tak. Binabiyyika, bukan bi rasulika. Tuan-tuan dan puan-puan, zikir yang diajar, Rasulullah memberikan jalan mengikut Allah, bukan mengikut Rasulullah. Mengikut wahyu yang Allah katakan. Binabiyyika, jangan kamu rasa apa salahnya. Birasulika, tak salah. Ianya merupakan kesalahan. Bagaimana dengan zikir-zikir yang ditambah oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab ni? Ditambahkan, itu pasal persoalan misalan Allahumma salli ala Muhammad itu, yang mana Rasulullah ajar confirm betul. Bila diajar secara lain diguna untuk tertentu, ya, selawat tertentu, dia akan timbul masalah. Kerana Rasulullah tak ajar. Rasulullah tak tahu ke? Ya, sahabat yang memuji Rasulullah lebih hebat tu tahu, tetapi mereka tak baca. Ini menunjukkan risalah ini adalah risalah Tuhan. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah itu tidak lupa. Ya, ingat tu. Ya, penting sangat-sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, penting. Ini usul kita berakidah, bertauhid kepada Allah. Baru kita letak Allah itu betul pada tempatnya. Tapi kalau kita dah ubah, apa salahnya? Silap. Dengan Allah kamu boleh berbicara macam itu, salah besar. Dengan Allah tidak boleh berbicara dengan begitu. Dengan Allah berbicara sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Taat. Itu belum lagi dalam risalah apabila seorang itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Nak menunjukkan agama ini bukan daripada Nabi. Agama ini dari Allah. Nabi hanya menyampaikan. Apabila Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, hadis itu berkaitan dengan orang yang mati syahid mendapat kelebihan. Ya, mendapat kelebihan. Lalu Rasulullah menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Ya, masuk syurga 6 perkara yang dikatakan itu, ya, kelebihannya. Tak ada kecuali. Waktu itu dia bicara, ya. Kemudian orang tu pun pegang hadis tu, dia berundur perawi hadis tu. Lalu Rasulullah kata, dia panggil balik, mai ke sini balik. Disebutkan 6 khisal para orang yang mati syahid mendapat kehebatan dia di akhirat kelak, kecuali hutang. Berkaitan dengan hutang, maka orang mati syahid bermasalah. Atani Jibril. Jibril datang kepada aku dan memberitahu melainkan hutang. Nampak tak? Berarti Rasulullah menyampaikan risalah wahyu. Yang mana dia dah tahu tu, dia sampaikan, tiba-tiba ada pembetulan, wahyu datang melalui Jibril, mengarahkan Rasulullah betulkan statement awak tu, melainkan orang yang mati syahid itu, jika berutang, maka dia ada masalah. Nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan, agama kita ni bukan agama sebarangan. Agama wahyu. Agama yang Allah turunkan melalui Rasul, dan Rasul sampai. Tiba-tiba datang Pak Ustaz, datang guru tarikat, datang ni bawa zikir, bawa ikut suka dia je.
maka muncullah zikir hasbi rabbi jalallah. Maka muncul zikir apa lagi? Ya, aduh banyak sangat zikir. Ya, saya pun dah terlupa dah. Ya. Pasal tak beramai. Tapi berbahaya. Ini merupakan risalah tauhid. Agama kita risalah tauhid. Kalau tuan-tuan kenal Allah dengan sebenar-benarnya, tak berani walaupun satu huruf ataupun satu baris takkan ubah. Macam mana Al-Quran itu tak boleh diubah, begitulah risalah agama kita. Tak boleh ubah. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu dalam masalah tauhid kita mengatakan, mereka mengangkat, maaflah kita terpaksa bercakap, mereka mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah. Kita mengatakan akidah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu tauhid yang betul-betul clear. Imam Syafi'i tak kenal, maaf kata, minta yang mana menganuti Asy'ariyah wal Maturidiyah ni pergi cek Imam Syafi'i tak belajar ke? Salah ke Imam Syafi'i tidak menganut Asy'ariyah wal Maturidiyah? Kita ikut cara kaedah Imam Syafi'i, betul ke tidak? Imam Syafi'i tak tahu sifat 20. Maaf saya ulangkan, Imam Syafi'i tak tahu sifat 20. Imam Syafi'i tak kenal apa dia akidah Maturidiyah wa Asy'ariyah. Kita terus terang supaya orang yang mendengar mengkaji dalam bab-bab ini. Kita bukan orang yang mengikut membuta tuli, tapi mengkaji. Imam Syafi'i tidak kenal sifat 20. Ulang lagi, Imam Syafi'i tidak kenal Asy'ariyah wala Maturidiyah. Tak kenal. Kerana bukan zaman dia. Bahkan Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijrah. Ya. Dia lahir pada tahun 150 Hijrah dan wafat pada tahun 204 Hijrah. Abu Hasan Sy'ari tidak lahir lagi. Habis bagaimana akidah Imam Syafi'i? Tuan-tuan dan puan-puan, itu waktu saya mula peringkat awal nak mencari agama. Ya, saya mengkaji itu pada mula umur saya 17-18 tahun. Saya pergi ke pondok sebab kan ustaz tu kata siapa tak hafal sifat 20 tak sah solat. Siapa tak hafal sifat 20 tak masuk syurga. Saya pemula mengkaji waktu tu lepas SPM. Pergi ke pondok-pondok. 2-3 pondok kita pergi belajar, tengok, teliti. Sampai Allah berikan kemampuan untuk berbahasa Arab. Di situ baru saya bertemu dengan kitab-kitab tersebut. Ya, maka kita mengkaji. Dan di antara satu kajian yang kita saksikan ialah tarikh lahir Imam Syafi'i. Apabila kita menyaksikan Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah dan wafat pada tahun 204 Hijrah. Dan kita menyaksikan tarikh lahir Abu Hasan Asy'ari ialah pada tahun 260 Hijrah. Ya. Dari situ kita nampak jarak wafatnya Imam Syafi'i dengan kelahiran Abu Hasan Asy'ari lebih kurang 50 tahun. Habis bagaimana boleh klaimkan Imam Syafi'i menganut akidah sifat 20? Bagi orang yang berakal, boleh terima. Tetapi kalau orang yang tak berakal, yang tak mahu menggunakan akal dengan matang, maka terpulang kepada dia nak mengikut siapa. Tapi ingat, kita akan dihisapkan depan Allah. Sedangkan Allah mengatakan, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu, wahai Muhammad dan para sahabat beriman, sesungguhnya mereka itu dapat petunjuk. فَإِنْ تَوَلَّوْا. Jika mereka bercanggah, mereka tak mau ikut, sesungguhnya mereka dalam kehancuran. فِي شِقَاء. Ya, ini merupakan satu peringatan daripada Allah. Dan pada mereka yang telah mengikut manhaj Rasulullah, katakan alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita. Ya, baik. Allahu akbar. Ya. Saya harap perkara ini dapat difikirkan. Kenapa ramai yang terjebak bila dikatakan mazhab Syafi'i, tapi bila tang tauhid dia dah bercanggah dah. Ittaqillah, takut kepada Allah. Ikut secara, kalau betul ikut Imam Syafi'i, ikut secara betul. Ya, hatta tauhid dia tidak pernah menganut sifat 20. Ya. Ini realiti. Bawalah apa hujah pun, inilah realitinya. Ya. Baik. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bih
فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadi bagimu di bumi jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan ini berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingatkan bila Al-Quran membicarakan begini, maksudnya Al-Quran membicara tauhid rububiyah. Supaya kita kenal, Allah jadikan begini, begini, begini. Itu yang dimaksudkan. Bukan sekadar baca, okey, faham, faham. Tak. Beriman dengan kehebatan Allah menjadikan pelbagai ini. Ya, dengan bagaimana dijadikan hamparan kepada manusia boleh duduk di atas muka bumi. Dengan adanya tarikan graviti. Satu benda yang unik, yang tak boleh terfikir di otak kita. Bagaimana tarikan graviti itu boleh memantapkan kedudukan kita. Bila Allah hancurkan tarikan graviti, pada hari kiamat Allah lepaskan semua kehancuran bumi ini, tak ada dah graviti. Waktu itu yang disebutkan dalam surah Al-Qari'ah, ya, apa dia? Yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Di hari pada manusia itu seperti kupu-kupu yang berterbangan. Maksudnya dah tak ada graviti. Mereka berada di atas kayang-kayangan atau ke awan-awanan, lalu dihempak oleh oleh planet-planet dan mereka berada di tengah-tengah planet. Hancur. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian Allah katakan, ya, dijadikan pasangan-pasangan tumbuh-tumbuhan itu yang bermacam-macam dan mempunyai pasang-pasangan. Ya, tumbuh-tumbuhan ada pasang-pasangan. Ada tak? Jantan betina. Ada tak? Kelapa jantan, kelapa betina. Boleh pisah, boleh fikir, tengok. Apa beza dia? Kelapa jantan, kelapa betina. Kita orang bandar tak nampak, tahu air kelapa je. Okey, tak apa. Ya, kelapa jantan memang tak ada, tak boleh keluar isi. Ya, tak ada. Betik jantan, betik betina. Boleh beza? Betik betina yang kita makan betik itulah. Betik jantan dia keluar bunga je. Dia tak keluar isi, tak keluar buah. Itu makan cicah sambal. Okey. Apa lagi? Rambutan jantan, rambutan betina. Tahu? Tak tahu kan? Benda baru tu. Okey, kalau kita makan rambutan tu, kalau pada rambutan tu ada rambutan kecil tu, kan? Itu rambutan betina. Itu yang orang buat benih. Kalau rambutan jantan yang tak ada rambutan kecil pada dia, orang takkan buat. Kalau orang tahu, ya, orang yang bidang tu, dia takkan buat tanam. Kalau dia tanam, rambutan tu jadi rambutan jantan. Betul? Ya, tak belajar. Ini bahagian tu. Begitu juga durian. Kita nak tanam musang king. Mana dia benih jantan, benih betina? Yang kita tahu, makan je lah. Ya, jangan banyak bicara. Ada jantan dan betina dia. Kalau kita buka durian tu, kita tengok seulas, itu bukan jantan. Itu bukan betina. Itu kita yang makan, jantan. Ya. Tetapi yang betina tu, bila dia rapat macam anak kucing kadang-kadang, ya, dia bertindih-tindih. Ya, bentuk dia bertindih-tindih. Itu dia, ya, dikatakan benih betina. Tuan-tuan dan perempuan, itu ilmu. Ya, ilmu. Sampai seorang tu kata, orang belajar dekat universiti pun belum tentu tahu benda ni. Memang betul. Ya, bila wakil tu datang untuk ni, dia main tanam je, dia kata, kamu akan tengok buah ni begini, buah ni begini. Ya, orang kampung kan, orang tu banyak maklumat. Baik, ala kulli hal. Ya, ala kulli hal nak menceritakan mereka itu ada pasang-pasangan. Kurma jantan, kurma betina. Ada tak? Ada. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita duduk di Mekah, kita ni orang Arab ni, kita akan saksikan waktu mengawinkan jantan dan betina. Ya, diambil pelepah apa ni? Apa ya? Kalau kelapa tu kita mayang dia. Umbut dalam batang tu. Entah. Mayang dia kan? Mayang diulik. Tu dia. Mayang tu diambil, ya. Yang betina tu, jantan tu diambil, dilagakan. Yang Rasulullah tengok para sahabat buat tu. Dilarang. Ya, peringkat awal. Lalu akhirnya Rasulullah kata, buat. Ya, kerana antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang umur dunia kamu. Kenapa? Lepas Rasulullah larang, hasil produk kurma jadi kurang. Lalu Rasulullah benarkan pengahwinan antara jantan dan betina. Dia pergi potong yang jantan tu, bawa laga-lagakan.
Ya. Oleh kerana itu agak menarik dalam persoalan-persoalan yang begini yang perlu kita lihat bahawa itu semua kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sistem-sistem tu berlaku apabila lebah, binatang-binatang bawa, dia ada sistem pendebungaan cara yang begitu. Ya. Baik. Kulu war'au an'amakum inna fi dhalika laayatin liulil nuha. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Nampak tak? Saya terangkan ini merupakan tauhid rububiyah, kehebatan Allah. Dan kita galakkan siapa yang Allah bagi nikmat, ya, seperti ada channel-channel TV tu, ya, Astro tu, cuba tengok channel seperti Animal Planet, Discovery, yang mana kita menyaksikan kebesaran Allah. Ya, dan kita pun ada gadget-gadget dia. Cuba tengok betapa hebatnya kebesaran Allah. Ya. Subhanallah. Saya tertarik dalam Animal Planet tu. Memang agak kadang-kadang menarik. Ya, saya tak ada TV, tapi kadang tertengok tu masya-Allah. Yang menarik juga, ikan yang dalam sungai itu pun ada rezeki. Dia tembak, dia meludah ke atas, dia tiup-tiup kan. Binatang jatuh, dia makan. Begitu sekali. Ya, sampai tahap begitu sekali. Ala kulli hal, Allah buat apa yang kita tak mampu untuk memikirkannya. Itu kebesaran Allah. Okey, kita lihat lagi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Dan sesungguhnya kami telah perlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kekuasaan kami semuanya. Maka ia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Okey. Di mana dalam bab ini kita menyaksikan Nabi Musa telah berdebat dengan Fir'aun. Maka bila dia berdebat dengan Fir'aun, maka yang kemuncak sekarang ini Fir'aun nak lihat kehebatan Musa. Ya, nak lihat kehebatan Musa. Ya, ini di antara satu perkara yang menarik. Ya, waktu itu Fir'aun dia teragak-agak nak melakukan sesuatu kepada Musa, sedangkan dia kuat. Ya, dia ketua, dia mampu nak buat apa-apa. Tapi bila berlaku beberapa perkara dia tak mampu, maka dia teragak-agak. Ya, namun begitu dia cabar Musa. Kita lihat. Ya, apa dia cabar? Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Okey. Dia mengatakan, berkata Fir'aun, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, wahai Musa? Ini menunjukkan Nabi Musa telah menunjukkan apa dia, mukjizat dia dengan keluarkan apa nama? Tongkat itu menjadi ular dan dikeluarkan cahaya pada tangannya. Dah tunjuk. Jadi di situ Fir'aun kata, adakah kamu nak keluarkan kami dari negeri kami? Adalah mustahil. Ya. Dan kita kena faham dalam risalah ini, bila kita bicara risalah tauhid, ialah bukan untuk mengeluarkan orang itu, bukan nak jantuhkan dia dari jadi pemerintah, tak. Ya, tetapi untuk membimbing mereka mengabdikan diri kepada Allah. Jadilah pemimpin, tak menjadi masalah, tapi ikut arahan Allah. Jadilah raja, tak jadi masalah, tapi ikutlah arahan Allah. Itu je. Bukan kita, kamu tak ikut arahan Allah, turun aku jadi pemimpin. Tak. Kita cuba bimbingkan dia untuk menjadi pemimpin. Okey, dengan mengikut jalan Allah. Okey, kemudian dia mengatakan, فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى.
Dan kami pun pasti akan mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu. Maka tetapkanlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu, yang kami tidak akan menyalahkannya, dan tidak pula kamu di suatu tempat yang di pertengahan letaknya. Lalu Musa mengatakan, Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Maka Musa berkata, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu ialah di hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalah, waktu duha. Okey, jadi ini dia pertemuan yang besar di antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pertemuan ini agak sengit, yang mana Nabi Musa akan bertemu dengan ahli-ahli sihir, yang pakar-pakar sihir. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, sampai satu tahap, sebenarnya kita akan menyaksikan orang-orang yang mempunyai kepakaran, macam ahli kitab lah, dia pakar bab kitab yang diturunkan. Tapi kadang-kadang ego dia tak nak beriman. Na'udzubillah. Orang yang mempunyai kepakaran, kita tahu di kalangan ustaz-ustaz yang menentang kita atau menentangkan risalah sunnah ini, dia pandai, dia faham. Tapi ada ego dia, yang mungkin disebabkan pangkat, sebab apa, dia tak nak menerimanya. Dia tahu Abu Hasan Sy'ari tidak dilahirkan pada zaman Syafi'i, dia tahu. Dan dia tahu apa risalah yang Imam Syafi'i bawa, dia tahu. Tapi ada ego dia, ya, berbahaya. Tapi kita akan menyaksikan ahli sihir, ni orang yang pakar ni, kelebihan dia, dia tahu benda tu betul, ya, sama ada dia nak ikut ataupun tidak. Kalau dia ikut, Masya Allah, itu yang terbaik. Tapi kalau dia tak ikut, na'udzubillah min zalik, maka cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.